Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Okay, siapa yang masuk? Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Siapa yang masuk? Dila. Dila. Okay. Walaupun seorang masuk, insyaAllah cikgu akan teruskan juga. Okey, kalau tempoh hari dengan kelas 4C tak ada siapa yang masuk, tak apa, cikgu cakap seorang-seorang nak buat macam mana. Okey, untuk hari ini sebenarnya cikgu nak melihat kembali ada tugasan terakhir dalam kelas kita yang lepas, iaitu untuk soalan nombor 4 yang cikgu ada explain, tinggalkan sebagai kerja rumah. Okey, walaupun tak ada seorang pun yang hantar, tapi nak macam mana tak apalah, cikgu tunjukkan jugalah apa yang disampaikan dekat sini. Okey, Dila ada jawab ke? Dila ada cuba jawab ke tempoh hari? Senyap je masuk Dila, Dila. Okey, sebab nak minta respon, skrin yang saya share ni nampak ke tak nampak daripada saya duduk cakap seorang-seorang. Okey, saya akan tunjukkan jugalah sebagai memenuhi untuk pelajar-pelajar nanti jika adalah dijentik imannya untuk kesedaran dalam hati untuk melihat kembali video ini. Okey, mungkin boleh tengok soalan nombor 4 yang last yang saya belum bincangkan. Okey, jadi kalau tengok tindak balas kat sini adalah dia memberikan tindak balas, tindak balas di antara gas nitrogen dan juga gas hidrogen untuk menghasilkan gas amonia. Okey, dan dalam persamaan tindak balas telah pun diberikan persamaan kimia seimbang, iaitu ada ada 3 gas nitrogen, ada 3 gas hidrogen dan menghasilkan 2 amonia. Okey, daripada persamaan tindak balas, 1 gas nitrogen bertindak balas dengan 3 gas hidrogen menghasilkan 2 gas amonia. Ini yang ada dalam soalan. Kemudian soalan bertanyakan berapakah bilangan molekul gas nitrogen kalau tak silap. Oh, silap. Okey, silap. Bukan gas nitrogen. Dia bertanyakan bilangan molekul gas amonia, apabila diberikan 6.72 desimeter padu gas nitrogen. 6.72 desimeter padu gas nitrogen diberikan. So nak cari berapa bilangan molekul gas amonia. Jadi seperti yang saya terang di kelas yang lepas, di sesi yang lepas, pertama apabila diberi soalan, kita make sure apa yang nak dicari. Kemudian kita tengok apakah maklumat yang diberi. Jadi maklumat yang diberi adalah isi padu gas nitrogen. Jadi step yang pertama, kita akan kirakan mol salah dengan pen ni, kita akan kirakan kita akan kirakan mol untuk gas nitrogen, iaitu dengan menggunakan isi padu yang dah diberi 6.72 desimeter padu tu. Okey, kita bahagikan dengan isi padu molar. Isi padu molar yang diberikan dekat sini, sebab dia ada bagi tahu dekat STP. Ni yang kita kena cakna lah dekat soalan. Dekat STP, maka isi padu molar pada STP ialah 22.4. Maka yang ini kita bahagikan dahulu dengan 22.4. Jadi unit isi padu yang diberi dekat soalan adalah desimeter padu. Kalau nak tulis unit lah.
Tapi tempoh hari saya dah beritahu tak tulis unit pun tak apa. Okey, dibahagikan dengan unit yang bawah ni adalah desimeter padu, okey, per mol. Okey, per mol ni negatif 1. Jadi nanti kita akan cancel out lah yang desimeter padu ni. So tinggal unitnya mol. Jadi yang kat sini kita kena tekan kalkulator lah. Sebab yang ni alhamdulillah isi padu sudah pun diberi dalam unit desimeter. Isi padu molar pun desimeter per mol. Maka kita tak perlu tukar. Andai kata isi padu yang diberikan ni dalam unit sentimeter padu, maka kita perlu tukarkan dia kepada sentimeter padu dahulu. So kita tekanlah kalkulator untuk mendapatkan jawapan 6.72 bahagi 22.4. Iaitu kita dapat dekat sini, okey, 0.3 Allah, kenapa pen ni? 0.3 mol. Okey, itu step yang pertama. Ini mol siapa? Ini adalah mol untuk gas nitrogen. Kemudian kita pergi kepada step yang kedua. Okey, step yang kedua kita buat perhubungan di antara gas nitrogen dengan gas amonia yang nak dicari ni. So dari persamaan ni kita nampak nombor dia adalah 1 nitrogen, 2 amonia. Okey, kita nampak kat sini apabila kita ada 1 gas nitrogen, kita akan dapat 2. Saya punya pen ni salah. Okey, kita ada 2 gas amonia. Okey, ini perhubungannya. Jadi apa-apa yang dapat dekat nitrogen ni kita kena darab 2. Kenapa? 1 darab 2 dapat 2. Jadi kalau 0.3 mol dekat sini, okey, kalau 0.3 mol kat sini, so kita akan dapat 0.3 darab 2, iaitu kita akan dapat 0.6 mol. Okey, 6 mol untuk gas amonia. NH3. Macam tu. Okey, jadi itu perhubungan dia. Dan barulah kita masuk kepada step yang ketiga, iaitu barulah kita boleh kirakan bilangan molekul amonia, yang mana kita rujuk nombor Avogadro yang diberi dekat sini adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Jadi mol sudah ada. Sekejap, ada orang masuk lah. Okey, oops. Okey. Ada Aida Batriah baru masuk. Berjaya masuk tak? Saya dah admit dah. Aida Batriah dah berjaya masuk. Kemudian ada Ayuni baru sampai. Okey, selamat datang kepada Aida dan juga Ayuni. Dan Dila tadi, dari tadi saya duduk sebut nama dia, dia tak menyahut pun, dia tak membalas pun. Okey, Ayuni dengan Aida, saya dah sharing screen ni. Saya tunjukkan pengiraan untuk soalan nombor 4 yang lepas, tugasan ataupun kerja rumah daripada kelas yang lepas. Tapi tak ada seorang pun yang menunjukkan ada PM mesej saya berkenaan pengiraan ni. Jadi saya tunjukkanlah. Okey, mungkin tak ada masa, tak sempat kot untuk nak cuba buat ataupun ada masalah lain lah. Jadi saya tunjukkan pengiraan ni. Jadi nanti boleh tengok balik kalau tak sempat, kalau nak tengok dari awal video. Okey, so untuk kira bilangan molekul amonia, nak kira bilangan molekul, so kita kena ada mol darab dengan nombor Avogadro. Okey, mol sudah pun kita dapat dari pengiraan di bawah ni, iaitu 0.6. 0.6. Nombor Avogadro tadi kita dah cek daripada soalan, iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. 6.02 darab 10 kuasa 23. So yang ni kita cuma tekan kalkulator sajalah. Berapa dapat? 0.6 darab 6.02.
3.612. So kita boleh je letak kat sini 3.612 darab 10 kuasa 23 molekul. Molekul siapa? Molekul soalan tanya adalah molekul amonia, NH3. Selesai. Okey, daripada kelas yang lepas, inilah cara pengiraan yang saya duk tunjukkan, iaitu first, cari mol bahan yang diberi maklumat. Yang kat sini, nitrogen diberi maklumat, isi padu. Kemudian dapat mol daripada bahan diberi maklumat, kita buat perkaitan antara bahan yang diberi maklumat dengan bahan yang nak dicari. So di sini kita rujuk kepada persamaan kimia dengan nisbahnya 1:2. Bermaksud setiap kali dapat nombor untuk bahan diberi maklumat ni, kita kena darab 2. Hak ni sebenarnya 0.3 ni, hak ni kira kat atas ni. Tulisan pen ni tak berapa jelas. Okey. Kat sini sebenarnya adalah 0.3 mol. Ni 3 mol dapat dari sana. So 0.3 mol darab 2 juga untuk dapatkan mol bagi amonia. So mol amonia darab nombor Avogadro, dapatlah bilangan molekul untuk amonia. Okey. So kalau ikutkan selesailah untuk tajuk bab formula dan persamaan kimia. Cuma nanti insya-Allah saya akan untuk kelas seterusnya, saya bagi tahu siap-siap kita akan bincang sedikit amali yang ada dalam tajuk formula kimia dan persamaan kimia ini. Okey ya. Jadi untuk hari ini saya akan stop sharing dulu untuk tajuk formula persamaan kimia ni. Okey, saya akan mulakan dengan tajuk barulah. Okey, so yang ada sekarang ni betul-betul ada ke ni? Aida Batria, Dila dan juga Ayuni. Aida ada, dah buka cikgu. mikrofon tapi tak jadi cakap. Ayuni? Ada. Ada. Okey, so untuk hari ni saya akan sambung sikit. Okey, kita akan mulakan dengan sedikit tajuk baru, iaitu jadual berkala unsur. Tajuk 4, bab 4. Okey, jadual berkala unsur. Ada siapa-siapa yang dah baca? Tak ada kot. Okey, yang disuruh pun tak buat, apatah lagi yang nak sukarela baca ke depan ni. Tapi kalau bagi ciri-ciri pelajar yang nak berjaya, tak kiralah subjek kimia ke subjek apa ke. Okey, kalau boleh lah, okey, kita tengok dahulu sebelum cikgu ajar mana-mana subjek. Okey, at least kita tengok dah keseluruhan apa yang kita nak belajar ke depan ni. Okey, tengok dulu. Okey, jadi terima kasih pada Cikgu Norazila Khalid ni. Saya cuma pakai dia punya tapak, tapi explanationnya daripada saya lah. Okey, kita tengok yang pertama. Apa itu jadual berkala unsur? Kalau kat sini adalah ni apa takrif dia sebagainya ni. Okey, dia jadual berkala unsur ni sebenarnya adalah kita mengkelaskan unsur. Kita dah ada belajar sedikit tempoh hari berkenaan unsur. Unsur ni ada macam-macam lah. Ada logam, ada bukan logam. Okey, macam-macam ada unsur. Okey, yang kita dah belajar atom, unsur tempoh hari ada sebatian. Jadi unsur ni sebenarnya yang wujud di muka bumi ni memang banyak sebenarnya. Jadi untuk memudahkan kita mempelajari, unsur-unsur ni, okey, ada ahli sains yang membuat jadual. Okey. Allah, color tak cantik. Kita guna color merah. Kita nak tak nampak juga. Okey, tak apalah. Okey, dia membuat jadual untuk memudahkan pembelajaran tentang unsur. Okey, konsep ataupun analogi yang saya suka bawa bila belajar jadual berkala unsur ni, andai kata kita pergi kedai runcit, supermarket ataupun sebagainya untuk membeli barang keperluan. So kalau kita nak cari bahagian sabun, pencuci, kita akan pergi pada satu bahagian. Kita tak cari benda-benda tu dekat kawasan yang jual-jual makanan. Itu adalah kawasan. Kalau sabun pencuci, dia satu grup dekat sana. Untuk bahagian makanan, dia ada satu grup kat tempat lain. Untuk bahagian apa? Bahagian pampers ke, tisu ke apa, dia ada satu tempat khas yang lain. Sudah disusun, dia tak ada campur. Ini botol kicap,
ini botol Clorox dan sebagainya, dia tak letak pada satu rak. Dia tak campur sebab itu adalah bahan berlainan. Sama juga dengan jadual berkala unsur, kita mengkelaskan, kita menyusun unsur-unsur ini mengikut sifat-sifat ciri tertentu supaya memudahkan kita belajar. Okay, nah? Tapi sebelum melihat kepada jadual berkala unsur, yang ni sebenarnya lebih kepada pembacaan untuk subtopik 1. 4.1 perkembangan jadual berkala unsur. Yang ni cuma menceritakan bagaimana boleh terciptanya jadual berkala unsur, sumbangan-sumbangan saintis zaman dulu-dulu yang memperkenalkan bagaimana mereka menyusun. Jadi sebenarnya benda ni bukan mudah lah. Bukannya bila keluar-keluar je terus dapat satu jadual berkala yang cantik. Banyak peringkatnya, makan masa bertahun, sehinggalah kita ada satu jadual berkala unsur moden, dipanggil jadual berkala unsur moden yang kita ada sekarang ni, yang kita guna pakai. Okay, nah? Jadi kita tengok sikitlah beberapa rentitan sejarah sikitlah berkenaan perkembangan jadual berkala unsur. Okey. Ini seperti yang dibagi tahu tadi, daripada peringkat awal pun sebenarnya sudah ada usaha untuk mengkelaskan jadual berkala unsur ni mengikut ciri-ciri yang tertentu. Oh, ini tebal pula dah pen ni. Okey, Ana. Mengikut ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang macam mana? Oh, pelbagai. Ada ahli sains yang gunakan ciri macam ni. Ada ahli sains guna ciri macam tu. So, yang ni kita nak tengok beberapa ahli sains yang memperkenalkan jadual mereka mengikut ciri apa yang mereka kelaskan. Okey, yang ni just untuk pengetahuan umum. Okey, macam biasa, macam struktur atom, ahli saintis yang memperkenalkan struktur atom, muka dia tak ingat pun tak apa. Cuma kita biasakan buat nota, apakah sumbangan ahli sains tersebut, apakah yang dibagi tahu, apakah dapatannya, itu yang akan ditanya. Selalunya ditanya dalam soalan objektif lah bahagian ni. Okay? Contohnya yang pertama ni, okay, yang memperkenalkan jadual berkala unsur ataupun mengkelaskan unsur-unsur ni, okay, adalah namanya Antoine Lavoisier. Okay, nah? Sebut tak betul pun tak apa, saya pun tak tentu lagi betul ke tak saya punya pronunciation untuk sebut Antoine Lavoisier ini. Okay. Jadi untuk Antoine Lavoisier, tarikh lahir dia tak ingat pun tak apa. Yang penting awak tahu apa yang dibuat oleh Antoine Lavoisier ini. Dia mengkelaskan unsur-unsur kepada ni beberapa kumpulan macam ni. Yang pertama, dia ada kumpulan yang dia letakkan gas, dia letakkan yang bukan logam, dia letakkan yang logam dan juga kumpulan oksida logam. Nampak kat sini seolah-olah dia mengkelaskan unsur-unsur ni ikut yang dijumpai pada alam nyata lah. Sebab kalau gas oksigen tu memang wujud dalam bentuk gas. Oksigen, karbon dioksida macam tu. Lepas tu dia jumpa bahan yang bukan logam, dia kelaskan satu geng. Dia jumpa bahan yang logam, dia kelaskan. Dia jumpa bahan yang wujud di muka bumi ni dalam bentuk oksida logam. So dia kelaskan satu geng. Oksida logam ni antaranya lah contoh logam bijih besi, bijih timah. Okey, itu bila sebut dalam keadaan bijih tu sebenarnya sebatian logam dan selalunya dalam bentuk oksida logam. Macam tu. Jadi untuk Antoine Lavoisier, jadi ini yang dia kelaskan. Ini yang antara yang kita perlu catatkan. Okey, nah, kena perlu catatkan. Okey. Jadi hak lain-lain tu explanation-nya lah kenapa tak diterima, kenapa diterima kelebihan dan sebagainya. Macam contohnya dia punya Antoine Lavoisier ni dapatannya tu adalah dia tak tepat sebab apa? Dengan cahaya haba sekali dia masukkan dalam pengkelasan dia tu. Okey, yang ni kita tak perlu tekankan lah. Cahaya dan haba tu dia masukkan dalam kumpulan mana? Rasanya dia memang bukan masuk dalam kumpulan logam dah. Okey, mungkin dia masuk dalam kumpulan bukan logam. Okey, jadi oleh kerana adanya keadaan tersebut, maka dapatannya tu pada tahun yang selepas-selepas itu ditolak oleh saintis. Jadi tak pakai dah dia punya dapatan. Okey, itu yang pertama, Antoine Lavoisier. Okey, boleh buat catatan sambil mendengar saya duduk membebel, bercakap-bercakap ni. Okey, boleh buat catatan kertas kosong. Dalam buku nota lah sebenarnya. Okey,
Yang kedua, kita ada Johann W. Dobereiner. Johann W. Dobereiner. Okey, macam tadi tarikh lahir tak payah hafal, kita tengok namanya. Muka ni pun belum tentu muka dia yang sebenar. Ini adalah ilustrasi sahaja. Okey. Jadi macam tadi kita nak tengok untuk Johann Dobereiner, okey, apakah yang menjadi point untuk dia mengkelaskan unsur-unsur. Jadi kat sini ada dekat atas ni, okey, point dekat atas ni. Okey, ni dia punya antara key yang pertama. Okey, okey. Dia mengkelaskan unsur-unsur. Ni dia punya key adalah dia meletakkan mengkelaskan dengan melihat kepada purata jisim. Okey. Purata jisim untuk jisim atom. Jadi bila dia tengok jisim atom yang hampir sama, maka dia kelaskan duduk dalam satu kumpulan. Okey nah. Jadi dia macam cari, dia kena dapatkan jisim lah. Setiap unsur-unsur tu dari cari jisim. Jadi kalau jisimnya dekat-dekat, dia letak satu kumpulan. Jadi ada beberapa unsur, tengok jisimnya dekat. Jadi dia letak satu kumpulan. Macam contoh yang diberi dekat sini ni lah. Dia ada jisim, antara yang dia dapat adalah jisim kalsium dengan jisim barium dekat-dekat. Okay? Jadi dia letakkan dalam satu kumpulan macam tu. Okay? Sama juga dengan klorin, bromin, iodin. Okay? Dia letakkan dalam satu kumpulan. Nampak macam dah betul dah ni. Sebenarnya memang betul pun. Klorin, bromin, iodin ni memang betul pun duduk dalam satu kumpulan. Okay? Tetapi bila cara dia mendapatkan tu, dia nak mempersembahkan dapatannya tu, okay? Pada tahun-tahun yang seterusnya, okay, bila sains dah semakin maju, maka dapatan tu kira macam tak tepat. Ada sebab lain lagi. Kenapa klorin, bromin dan iodin ni dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Tapi untuk nota pengetahuan kita, Johann Dobereiner meletakkan unsur dalam kumpulan yang sama merujuk kepada purata jisim. Yang tadi ikut apa? Ikut kumpulan gas logam, bukan logam dan juga oksida logam. Yang ini purata jisim. Seterusnya kita ada John Newlands. Okay, John Newlands. Okay. Yang John Newlands ni pula, okay, dia menyusun unsur mengikut pertambahan jisim atom. Ni macam ada nak menepati sehingga yang jadual berkala moden. Sebab dia ada mengikut pertambahan. Tapi sebenarnya bukan jisim atom lah yang sebenarnya. Tapi masa ni dia sudah ada idea. Okey, sebentar ya. Rasanya ada orang yang nak masuk, iaitu Nur Kistinah Aimuni. Okey, Kistinah Aimuni. Assalamualaikum. Tak apalah. Okey, dah boleh masuk dah. Okey. Kita akan pergi balik dekat skrin kita tadi. Okey. Okey, jadi untuk John Newlands ini, dia menyusun unsur mengikut pertambahan jisim atom. Ini catatan nota kita. Okey, John Newlands mengikut pertambahan jisim atom. Unsur disusun mengikut pertambahan jisim atom. Tapi dia tetap ada masalah lah. Sama macam hak dua yang dah kita tunjuk tadi tu. Adalah yang tak kenanya. So bila ada tak kena, so kita tinggalkan, ambil yang lain. Tapi sebagai catatan nota, John Newlands menyusun unsur mengikut pertambahan jisim atom. Dan satu lagi, John Newlands ni juga terkenal sebab dia yang memperkenalkan hukum oktav. Oktav tu apa? Oktav tu merujuk kepada bunyi-bunyian dalam muzik yang ada do, re, mi, fa, sol, la. Okey. Kenapa dipanggil hukum oktav? Sebab bila dia susun jisim atom ni, dia susun sampai 8. Bila dah sampai 8, dia patah balik. Okey, susun balik 8. Patah balik, susun lagi 8. Jadi oleh kerana susunannya tu 8, okey, maka dia dikenali sebagai hukum oktav. Okey nah, hukum oktav. Oktav ni merujuk pada do, re, mi, fa, sol, la. Ada 8 semua tu. Okey. Jadi adalah sebab-sebab yang tak tepat, tak dipatuhi dan sebagainya ni, maka dapatan oleh John Newlands ni pada tahun-tahun berikutnya pula semakin moden,
tidak diterima. Okey. Yang seterusnya adalah Lothar Meyer. Lothar Meyer. Okey. Untuk dapatan Lothar Meyer pula, dia menyusun atom mengikut graf yang diperolehinya. Graf apa? Dia buat graf atom melawan jisim atom unsur. Dia buat atom, isi padu atom melawan jisim atom unsur. Dan nanti, bila dia buat graf tu, okey, nanti saya tukar pen sikit. Okay. Bila dia buat graf tu, nanti graf tu adalah, kenapa tak keluar? Kenapa tak keluar? Oh, kat sini keluar. Okey. Okey, nanti akan ada dekat graf tu nanti. Okey, ni naik turun, naik turun, naik turun. Okey. Dan ada dekat puncak-puncak ni, contohnya ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Okey dah. Contoh yang duduk kat bawah puncak-puncak bawah ni, puncak graf ni, macam hak bawah ni contohnya A, contoh yang kat sini B, contoh yang kat sini C. Maka nanti dia akan letakkan unsur-unsur tu ikut puncak yang diperoleh itu. Macam contohnya X, Y dan Z diletak satu kumpulan. Sebab apa? Bila dia buat graf isi padu atom melawan jisim atom, hak ni duduk satu geng, jenis-jenis duduk dekat puncak graf. Okay, nah? Untuk A, B, C pula, dia letakkan dengan dalam satu kumpulan. Sebab apa? Sebab ini adalah geng yang duduk di puncak bawah graf. Adalah juga lagi hak duduk tengah-tengah tu macam mana. Dia buat satu geng pula. Contohnya P, Q, R. Ini untuk apa? Hak jenis puncaknya duduk dekat tengah-tengah. Macam tu. Dia buat macam tu. Jadi dia buat isi padu atom melawan jisim atom. Jadi hak ni pun juga tidak tepat bila ada ahli sains lain yang dapat dapatan yang lain. Okay. Cuma untuk Lothar Meyer, kita perlu tahu dapatannya adalah dia guna isi padu atom melawan jisim atom. Okey, banyak ni nak kena hafal. Tadi, Antoine Lavoisier mengkelaskan ikut gas, bukan logam. Logam, oksida logam. Johann de Berenger pakai purata jisim. John Newlands mengikut pertambahan jisim atom ataupun ukur oktav. Dan Lothar Meyer, ni baru, dia guna isi padu atom melawan jisim atom unsur dan dia tengok daripada graf. Okey, berapa dah nak kena hafal. Okey, seterusnya kita ada Dmitri Mendeleev, macam dalam cerita apa magic apa Harry Potter lah. Okey. Dmitri Mendeleev, okey, ini dapatan dia. Dia menyusun atom mengikut pertambahan jisim atom. Okey. Mengikut pertambahan jisim atom. Nampak lebih kurang sama dengan bukan ni. Nampak lebih kurang sama dengan John Newlands. Tapi mari kita tengok apa yang bedanya. Okey, pertambahan jisim atom. Jadi penambahbaikannya adalah apabila unsur mempunyai sifat kimia yang serupa disusun dalam laju menegak yang sama. Ni hak kelebihan dia. Okey, nah, dia letak dalam menegak yang sama ni dalam satu kumpulan yang sama. Dia macam tu. Dia dapat mengatasilah kekurangan kelemahan oleh John Newlands tadi tu. John Newlands dia memang isi saja sampai 8 isi. Tapi untuk Dmitri Mendeleev ada kelebihan dia. Kalau dia tak jumpa lagi, macam dia tak jumpa lagi satu unsur yang ada jisim atom yang dikehendaki, maka dia akan tinggalkan ruang kosong. Macam tu. Maksudnya dia kata ada lagi ni sebenar unsur ni, tetapi tak jumpa lagi. Jadi dia biarkan kosong. Ni kelebihan dia. Kalau hak tadi, John Newlands tadi tu, jumpa je dia isi. Okay. Dia tak tahu ada benda lagi yang belum dijumpai. Okay, nah? Okay, so ini kelebihan Dmitri Mendeleev. Jadi dia nampak lebih kurang samalah antara John Newlands, Dmitri Mendeleev. Tapi pelajar kita kena tahulah apa bezanya dan apa kelemahannya. Okay. Dan akhir sekali kita ada orang yang terakhir yang memperkenalkan jadual berkala dan kita pakai sampai sekarang, iaitu yang terakhir bernama Henry J.G. Moseley. Kita letak color apa pula? Color kuning. Okay. Henry
J.G. Moseley. Oh, tak, dia tak letak J.G. tak apalah. Henry Moseley. Moseley pun dah tak apa dah. Boleh ingat yang ni pun tak apa dah. Okey. So dia yang perlu diambil dari sini adalah, okey, awak perlu ingat dia menyusun mengikut pertambahan nombor proton. Mana ni punya nota dia ni? Ni menyusun unsur dalam jadual berkala mengikut pertambahan nombor proton yang menaik. Ni hak kita pakai sampai sekarang ni. Okey, kita susun dalam jadual berkala ikut tertib menaik nombor proton. Ni yang selalu juga ditanya dalam soalan. Soalan katanya bagaimana? Dia tak tanya hak Henry Moseley, John Newland semua tu. Dia akan tanya secara umum, bagaimana unsur disusun dalam jadual berkala unsur. Inilah jawapannya yang diperolehi ataupun yang dikemukakan oleh orang terakhir yang kita pakai sampai sekarang ni, iaitu unsur disusun mengikut tertib pertambahan nombor proton. Lebih kurang samalah. Tu ayat saya, ayat skema selalu duk guna dalam peperiksaan. Tapi nak guna yang dekat nota ni pun boleh. Okey, menyusun unsur dan unsur disusun mengikut tertib nombor proton yang naik. Boleh. Okey, itu jawabannya. Okey, hak tu yang kena pegang lah. Boleh semua? Okey. Jadi ada berapa ahli sains yang kita dah belajar hari ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ahli sains. Boleh ke ingat ni? Okey, boleh ke ingat ni? Okey. Jadi untuk hari ni saya mungkin tak rancang lama lah. Hari ni kita just kenal-kenal saja dulu. Okey nah. Selepas Henry J.G. Moseley, dia dah menyusun unsur mengikut tertib pertambahan nombor proton, maka barulah kita berkenalan dekat jadual berkala. Ni hak dekat background slide yang saya tunjuk ni, ini dipanggil jadual berkala. Okay, sebenarnya sampai kepada Henry J.G. Moseley pun sebenarnya dia masih ada unsur yang dia tak jumpa. Sama macam Dmitri Mendeleev lah. Tapi dia ambil pendekatan yang sama, ruang yang dia tak jumpa lagi tu, dia akan tinggalkan kosong. Mana ni? Juga meninggalkan ruang kosong. Jadi suatu hari nanti dengan harapan ada ahli saintis lain yang boleh jumpa unsur dengan syarat-syarat yang seperti yang dia dah letak tadi tu, iaitu mengikut tertib pertambahan nombor proton tu. Okey, bila dia susun tu, ada unsur yang patutnya nombor proton sekian tapi tidak jumpa lagi. So dia biarkan ruangan tu kosong. Okey nah, tu yang kata dia ni baguslah, satu nilai yang bagus. Walaupun dia tak jumpa, dia tak kelentong, letak aja apa-apa nama kat situ. Okey nah. Jadi satu nilai murni kat situ. So jadual berkala ni seperti yang ada background dekat sini, yang ni tak berapa jelas, tetapi untuk anak-anak pelajar boleh tengoklah kalau yang ada buku teks di muka surat belakang, iaitu muka surat 275. Okey, dah cantik dah jadual berkala dalam buku teks zaman sekarang ni. Dia siap ada warna lagi. Okey, untuk mengkelaskan. Okey, saya tak tunjuk kat sini, payah ada nak gambar rajah kat sini. Oh, tak ada. Okey. Mana ni? Kat sini ada. Okey. Okey. Ni warna yang berlainan daripada yang dalam buku teks, tapi benda-benda macam ni sebenarnya boleh membantu untuk kita menghafal sebenarnya. Okey, kita besarkan sikit view macam mana nak view bagi besar sikit. Kat sini rupanya. Okey, sat. Okey. Okey. Kita tengok gambar kat sini. Okey, ni dia dah ada siap warna-warna ni. Okey. Yang ini sebenarnya membantu sebenarnya ni. Okey, contohnya macam lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Ini berada dalam kotak-kotak color merah. Ini menunjukkan yang dia tu satu kumpulan. Beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Okey, ini juga adalah satu kumpulan. Tengok sekarang, kalau tengok tadi ada ahli saintis yang dia kata bila dia buat ciri-ciri yang ini, dia kata kalsium dengan barium satu kumpulan. So sebenarnya betul, tapi cara dia dapatkan tu adalah tidak tepat. Tapi macam berguna jugalah. Okey, ada diletakkan dalam satu kumpulan. Okey, jadi yang ni, okey, oleh kerana dah baru masuk jadual berkala unsur, daripada zaman dulu sampai sekarang ni,
okey, untuk memudahkan kita mempelajari seterusnya. Okey, ini tugasan pertama. Okey, minta hafal. Pelajar-pelajar, kenapa pen saya ni slow? Minta hafal untuk unsur daripada yang pertama sehingga unsur yang ke-20 ikut susunan. Apa maksud unsur yang pertama? Bermula daripada hidrogen, iaitu nombor proton 1, dia akan letak nombor 1 lah. Kan tadi kita dah belajar, unsur disusun mengikut pertambahan nombor proton. Jadi hidrogen ada 1 proton, helium ada 2 proton, lithium 3, beryllium 4, okey, boron 5, karbon 6, nitrogen 7, 8 dan seterusnya. Saya nak pelajar-pelajar minta, bukan untuk saya pun sebenarnya, ini adalah untuk memudahkan awak belajar nanti. Okey, nak jawab dan sebagainya. Sehingga kalsium. Okey nah? Daripada hidrogen sehingga kalsium 20. Bila dah masuk unsur peralihan ni, hak kala-kala ni, dia dah jadi lain sikit lah. Kita tak perlu hafal untuk tujuan ni lah. Saya cuma minta hafal dari unsur pertama sehingga unsur yang ke-20. Hidrogen, helium, lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorine, neon, natrium, magnesium, aluminium, silikon, phosphorus, sulfur, chlorine, argentum. Bukan ni argentum. Ini argon, argentum Ag. Okey, ni argon, kalium dan juga akhir sekali kalsium. Ingat tu. Maksudnya nanti bila awak tahu magnesium, awak dah ingat. Bila sebut nanti dah ada, ia adalah unsur yang ke-12, atom unsur yang ada 12 proton. So senang nanti nak buat. Okey, nak buat untuk jawab-jawab soalan. Boleh tak ni? Boleh tak ni hafal 1 hingga 20 unsur? Respon sikit. Tak ada orang nak respon. Cation, anion. Boleh. Okey, cuba. Yang penting cuba. Untuk kejayaan awak juga ni, saya dah tak ada apa-apa dah. Okey. Okey, untuk kejayaan awak ni. Cation, anion tu kekalkanlah untuk hafal. Ada masa, tolonglah hafal. Okey. Okey, yang seterusnya dah hafal. Ini tugasan pertama, hafal. Hafal unsur pertama sehingga yang ke-20. Okey, seterusnya kita tengok sikit lagi. Oops, Allah. Dia jadi besar pula dah. Okay, kita kecilkan balik. Okey. Okey. Prinsip penyusunan tadi sudah ada. Okey, kita susun mengikut tertib pertambahan nombor proton. Ini sudah ada tadi, iaitu daripada 1 sehingga 118. Ini tak apa, tak faham pun tak apa. Yang penting nombor proton disusun menaik nah. Okey, dan alhamdulillah bila ikut yang disarankan oleh Moseley tadi tu, okey, bila dia dah susun buat macam tu, tengok-tengok, okey, bila unsur yang berada dalam lajum menegak tu mempunyai sifat yang sama. Jadi macam betul lah. Memang tak ada orang argue lah. Memang dia mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, kalau kita tengok balik, ni sebelah kiri ni, malah nak pergi slide tadi tu. Lithium, natrium, kalium, rubidium semua ni mempunyai sifat kimia yang sama. Sama juga dengan belah kanan ni. Helium, neon, ni hak belah kanan ni. Nampak tak saya letak ni? Okey, yang sebelah kanan ni, okey, ni helium, neon, argon, krypton, xenon, radon semua ni, ini juga mempunyai sifat kimia yang sama. Jadi bila dia susun mengikut pertambahan nombor proton tu, bila nampak dekat laju menegak ni, sama. Fluorine, klorin, bromin, iodin, astatin, kan bunyi nama pun sama. In kat situ. Boleh nak? Okey, dan di sebelah sini ni semuanya adalah jenis bukan logam. Karbon, nitrogen, oksigen, fluorine, klorin, sulfur. Ni semua dah jadi bukan logam duduk belah kanan. Tengok hak belah sini, lithium, beryllium, natrium, magnesium, semua kat sini. Ini adalah logam. Nampak tak? Dia jadi macam, cantik susunannya tu. Okey, boleh lah. Okey, seterusnya, prinsip asas penyusunan unsur dalam jadual berkala. Okey, hak ni terdapat penemuan beberapa unsur baru seperti nihonium, moscovium, tennessine dan juga ni dimasukkan dalam kala 7 jadual berkala. Ni tak ada apalah. Ni hak antara yang latest. Okey. Tengok yang baru jumpa. Tadi kan kita ada bagi tahu ada
kotak ruangan kosong yang dibiarkan kosong sebelum ini kalau ikut jadual berkala unsur yang lama, tapi oleh kerana sudah dijumpai maka diisikanlah, saya pun tak ada contoh kat sini jadual berkala unsur yang lama yang ada kotak-kotak yang unsurnya tu kosong saja. Okey. Jadi ini ajalah dia kata tambahkan unsur-unsur ni ajalah. Okey. Boleh okey. Kejap, yang ni. Okey, yang ni kita akan bincang dalam yang kelas-kelas berikutnya. So untuk hari ni sebenarnya cukup sampai sini. 4.1 berkenaan prinsip penyusunan unsur dalam jadual berkala. Cuma tolong ingat, okey, sekiranya tugasan saya pada hari ini kepada pelajar-pelajar 4A adalah untuk setengah jam yang ada balance baki waktu kimia ini, okey, adalah menghafal 1 hingga 20 unsur pertama dalam jadual berkala. Okay, itu tugasan untuk hari ini. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, jadi hak tugasan tadi tu hak latihan bagi mereka-mereka yang masuk lewat ataupun mereka-mereka yang menonton lewat video ni, okey, tolonglah siapkan latihan sebab latihan tu ada dalam buku teks sahaja. Okey, gunakanlah penerangan saya dekat sini sebagai membantu untuk jawablah soalan-soalan tersebut dalam buku latihan. Okey, jadi saya nak stop sharing dulu. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, kita akan stop di sini. Ada apa-apa masalah, nanti masuk dalam grup lah untuk bertanyakan. Kalau tak ada kat sini, kita nak stop recording. Okey? Okey, tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nak dismiss dah ni daripada ni. Tapi kalau ada siapa-siapa yang nak apa?